Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kita pun kadang-kadang makan bukan kerana lapar. Kita makan kerana nak berlazat-lazat. Dan begitu dalam syurga nanti Allah Ta'ala akan bagi kepada kita nikmat tersebut. Jadi ketika makan di syurga tidak jadi darah daging, maka kulit yang paling cantik ketika di syurga adalah putih kekuning-kuningan. Dan Nabi kita Muhammad digabungkan kedua-dua kulit tersebut. Di dunia dengan kulit yang paling cantik di dunia, dan di akhirat diberikan oleh Allah dengan kulit yang paling cantik di akhirat. Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dan kalau melihat Nabi SAW memang indah. Dan Nabi tingginya sederhana. Tapi dalam hadis disebut kana ila tuli aqrab. Nabi lebih hampir kepada tinggi. Tingginya kata Sayyidina Imam Ali Jum'ah hafizahullah, Syekhuna Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahawa ada di antara sahabat yang sangat tinggi. Contoh seperti Sayyidina Umar yang tingginya 3 meter. Sayyidina Umar tingginya dalam riwayat disebut sama tinggi dengan seorang yang berada di atas kuda. Jadi kalau seorang berjalan atas kuda, duduk atas kuda, Sayyidina Umar jalan di sebelah dia, Sayyidina Umar sama tinggi dengan orang tadi. Maknanya kalau dibanding dikira dengan kiraan kita sekarang lebih kurang 3 meter tinggi Sayyidina Umar. Tinggi kan? Tengok Sayyidina Umar, Masya Allah, tabarakallah. Tapi Nabi SAW kalau kata berjalan dengan Sayyidina Umar, mukjizat Nabi Muhammad, Nabi akan lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Ketika Nabi kembali bersama dengan orang biasa, Nabi akan kembali seperti kedudukan yang biasa. Hatta ketika duduk sekalipun, waktu ketika duduk dengan Sayyidina Umar, Nabi akan lebih tinggi pada Sayyidina Umar. Bukan kerana Sayyidina Umar duduk bawah, Nabi duduk atas kerusi. Yang tu tak ada mujizat apa. Ni kalau duduk sama-sama, di atas lantai yang sama, maka Sayyidina Nabi akan lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kerana tidak ada orang yang boleh menandingi ketinggian Nabi zahir dan batin. Zahir Nabi tidak boleh, batin Nabi tidak ada orang yang boleh menandingi Nabi Muhammad. Juga batin Nabi Muhammad juga tidak ada yang boleh menandinginya. Ini kelebihan dan kedudukan Nabi kita SAW. Cuma tinggi Nabi sederhana. Sederhana maksudnya apa dia? Sedang-sedang macam orang Asia? Tak. Kana ila tuli aqrab. Nabi lebih hampir kepada tinggi, cuma tidak terlalu tinggi. Dada Nabi kita Muhammad bidang. Dada bidang, tanda gagah, tidak lemah. Itu maksud dada bidang bagi Nabi. Dada bidang maksudnya apa dia? Dalam bahasa Arab jahiliah, bila mana mereka melihat dan dia ada ilmu melihat kepada tubuh badan dan kemudian dibaca sifat orang tadi dengan tubuh badan. Dan ilmu tersebut diwarisi sampai sekarang. Jadi dada bidang maknanya tanda gagah, tidak lemah. Dan Nabi kita mempunyai bulu-bulu halus yang menyambung daripada labbah, ni lubang tengkuk di bawah ni, sampai ke pusat Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini bukan bermaksud Nabi berjalan sambil buka baju sampai semua orang boleh tengok. Tak kata Nabi jalan buka baju pula. Lepas tu kita pun pakai baju sengaja buka butang bagi tunjuk bulu dada ke orang. Betul, orang tanya kenapa yang buat macam tu? Dia kata kerana Nabi SAW sendiri dilihat ada masrubah. Ini orang baca hadis tak habis. Orang lelaki punya aurat dengan perempuan yang ajnabiyah dalam mazhab kita Syafi'i berat. Aurat lelaki bukan hanya di antara pusat dengan lutut. Aurat lelaki ajnabi di depan perempuan ajnabiyah adalah seluruh tubuhnya, kecuali anggota yang dibenarkan dia buka, yang lazim dia buka, yang biasanya dia buka, macam tu. Faham tak? Maksudnya kalau dibaham dalam bahasa kita, tangan pun tak boleh pakai tangan pendek, kena pakai baju tangan panjang. Kerana ni pun dibaham dengan aurat. Tapi bila saya tanya kepada guru saya, Syekh Ahmad Mamduh kata ada sa'ab. Ini sukar untuk dilaksanakan. Yang paling penting ditutupi kebanyakan bentuk tubuhnya. Kebanyakan tubuhnya ditutup pada waktu tersebut. Ini kesalahan besar ketika mana seorang buka baju di depan perempuan yang ajnabi, pergi sidai baju dekat rumah jiran. Kat rumah jiran dah. Sidai kat rumah dia lah. Sidai kat rumah jiran. Dia sidai baju dekat rumah dia. Buka baju, lelaki pakai kain pelekat. Dah lah kain pelekat tu perut dah lah ke depan. Kain pelekat pun tempat yang lipat tu pun duduk bawah pusat dah. Itu satu. Kita tengok pun dah terbalik dah. Kemudian pergi sidai baju pula. Isteri suruh tolong sidai baju. Dia pun pergi sidai baju dekat luar tanpa pakai baju. Kemudian jiran hak perempuan keluar. Dia kata tak ada masalah kerana ni bukan aurat, dia kata. Sebab saya tutup di antara pusat dengan lutut. Yang tutup di antara pusat dengan lutut, dia kata. Di antara pusat dengan lutut. Baik, pusat termasuk tak aurat? Tidak termasuk. Pusat tak termasuk aurat.
Tapi kenapa ditutup juga pusat? Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ditutup juga karena dibimbangi takut nanti akan terkurang sikit daripada tu, maka terzahir aurat juga. Maka ditutupi juga pusat. Hakikatnya pusat tidak aurat. Tapi kenapa tutup juga? Karena dibimbangi takut-takut nanti kita betul-betul kan duduk bawah tu. Maka kan tu kita tutup juga bagi sempurna, tutup sekali dengan pusat sekali. Tamam? Jadi lutut aurat tak? Lutut tidak aurat. Yang auratnya di atas lutut, tapi kita susah nak tentu di mana atas lutut tu, maka ditutupi lutut sekali. Tamam? Faham ni maksud tu? Jadi maksudnya, kalau kata kita ni sepatutnya bagi lelaki yang ajnabi di depan perempuan yang ajnabiyah, dia kena tutup seluruh tubuhnya. Kecuali yang perlu. Ni rambut. Dia tak apalah. Benda yang orang panggil apa? Biasa. Nah, adat. Kemudian tangan ni kalau katalah sampai lengan baju dan sebagainya, tak apa, tak ada masalah. Tapi buka baju, ya, tak sepatutnya dilakukan oleh lelaki dan dianggap tu tidak aurat di depan perempuan, maka ini jahil. Hakikatnya tu aurat sebenarnya di depan perempuan ajnabiyah. Boleh? Kena ambil perhatian hal tersebut. Disebut dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i. Buka dalam kitab fikih. Baik. Dada bidang. Jadi bukan Nabi buka baju, no? Bukan Nabi buka baju depan orang tunjuk bulu dada. Tidak. Nabi SAW diriwayatkan hadis berkenaan dengan bulu halus yang tumbuh dipanggil masrubah. Ini daripada sahabat-sahabat kecil yang dulu pernah membesar dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh seperti Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali yang menyebutkan bahawa Nabi SAW mempunyai masrubah, ataupun diriwayatkan daripada Sayyidina Anas yang pernah duduk dalam rumah Rasulullah, dan ini antara sahabat, ataupun Sayyidina Hinda bin Abi Halah, iaitu anak tiri Nabi Muhammad SAW, itu anak kepada Sayyidatina Khadijah dengan perkahwinan beliau dengan Abi Halah. Jadi mereka ini yang riwayatkan hadis tersebut, bukannya para sahabat yang besar-besar. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak riwayat benda tersebut, karena Nabi tidaklah buka baju macam tu di depan para sahabat yang lain. Tengkuk Nabi seakan-akan disalut perak. Makna disalut perak di sini apa dia? Bercahaya tengkuk Nabi. Tidak seperti tengkuknya kita. Tengkuk kita ni ada garis-garis, kalau ditonyong sikit insya-Allah akan keluarlah apa-apa yang patut tu. Nah, daki-daki dan sebagainya. Dan Nabi kita tak macam tu. Dalam hadis disebut ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'i fiddah. Seolah-olah tengkuk Nabi Muhammad ini seperti patung yang diperbuat daripada gading. Pada apa? Pada safa' fiddah, pada bercahayanya seperti perak. Jadi tengkuk gading. Kalau kata patung dibuat daripada gading, maka tengkuknya akan putih. Tak, Nabi SAW bukan tengkuknya putih macam gading, karena Nabi kita Muhammad putih kemerah-merahan. Maka diterangkan dalam hadis tersebut juga fi safa'i fiddah, maksudnya pada bercahayanya tengkuk Rasulullah, bukan pada putihnya tengkuk seperti gading. Faham? Tu kalau kita baca dalam hadis, macam tu cara untuk kita faham. Sebab tu saya sebut di sini tengkuk jinjang seperti disalut perak, tiada celah tambah indah bila bergerak. Jadi sangat cantik, sangat segak, tidak ada daki seperti yang kita ada, dan indahnya tengkuk Rasulullah SAW tidak ada bandingannya. Lebih-lebih lagi kalau Nabi berpusing, berpaling dan sebagainya, maka lebih nampak cantik lagi pada waktu tersebut. Dari jauh baginda dilihat tampan, bila dekat tambah cantik lagi menawan. Ini hadis yang diriwayatkan, ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummu Ma'bad. Ini seorang perempuan yang tinggal di dalam khaimah, dipanggil macam zaman dulu dipanggil nomad. Orang-orang yang tinggal kemah dalam kemudian dia berpindah-pindah. Jadi Sayyidatina Ummu Ma'bad ini sahabiah yang mana beliau masuk Islam setelah itu bersama dengan suaminya. Dan Nabi pernah lalu di kampung di perkemahan Ummu Ma'bad waktu dalam perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah dalam peristiwa hijrah. Dan waktu lalu tadi Sayyidatina Ummu Ma'bad meriwayatkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis tadi sangat indah bahasanya. Ini antara hadis yang dijadikan mi'yar ataupun tanda aras kepada rupa paras Nabi kita Muhammad SAW, karena dia sifatkan Nabi Muhammad dengan detail. Kerana dia tengok Nabi sungguh, dia kata nampak Nabi daripada jauh cantik, bila dekat lagi cantik. Disifatkan begitu. Ada orang ditengok daripada jauh cantik, tengok dekat Allah. Ya, dia kata. Tak, Nabi Muhammad SAW dari jauh cantik, daripada dekat pun cantik. Tuan-tuan bayang, seorang yang berjalan jauh pada zaman dulu, bukan naik kereta ada aircon. Ini berjalan kaki tengah padang pasir, dan Nabi dikekalkan kecantikan oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan berjalan jauh daripada Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, ambil masa seminggu.
dan perjalanan sudah tentu lalu dengan debu dan sebagainya, tapi Nabi masih dalam keadaan yang sangat cantik pada waktu tersebut. Nampak? Ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam.